Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam penjana pewaris budaya bangsa diucapkan kepada semua penonton-penonton yang berada di rumah. Saya Alia Syazana dan terima kasih kerana bersama kami dalam hadiri produksi Hari 3K. Dan saya juga tidak keseruangan pada hari ini. Saya bersama rakan setugas saya iaitu Maira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maira. Hai Alia, awak sihat ke hari ni? Alhamdulillah sihat. Jadi Maira, penonton-penonton kat rumah mesti nak tahu apakah tujuan dan objektif utama kita pada hari ini. Jadi Maira, boleh tak anda terangkan sedikit tentang produksi kita pada hari ini? Baiklah. Tujuan produksi ini dijalankan adalah untuk menekankan dan memberi kesedaran akan pentingnya kesihatan, kebersihan dan keselamatan dalam kalangan murid-murid. Baiklah, produksi ini akan disajikan dengan 3 buah jenis pengucapan awam daripada murid-murid tingkatan 5 iaitu saudari Yasmin, Damia dan Fairuz yang akan menyampaikan pengucapan awam tentang kebersihan, keselamatan dan kesihatan. Okey, dan tak lupa juga sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan alu-aluan daripada Yang Berusaha Encik Khairil Anwar bin Hashim selaku Ketua Bidang Muzik Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penyana pewaris budaya bangsa diucapkan kepada warga Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur sekalian. Alhamdulillah diucapkan kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menyaksikan produksi Hari 3K ini. Produksi ini merupakan program yang dapat memberikan kita kesedaran dan peringatan akan pentingnya kebersihan, kesihatan dan keselamatan dalam kalangan murid-murid. Oleh itu, saya berharap dengan lancarnya produksi ini dapat membuka mata masyarakat sekeliling untuk mengambil berat akan 3 perkara tersebut tadi. Sesungguhnya program ini sangat membantu supaya murid-murid memahami dan mengambil iktibar untuk saling mengingati antara satu sama lain bagi menjamin kebersihan, kesihatan dan keselamatan dalam diri masing-masing. Produksi ini juga dijalankan bagi menambah ilmu pengetahuan dalam hal-hal pengurusan produksi persembahan dan kerjasama kepada murid-murid sekaligus dapat melaksanakan dan memenuhi eviden kehendak soalan CJ Pelajaran Malaysia 2021 bagi subjek produksi seni persembahan. Walaupun kita berada dalam norma baharu, pelaksanaan dalam menjayakan produksi ini dapat memberikan komitmen yang baik untuk menyampaikan maklumat yang baik kepada masyarakat secara maya. Bukan itu sahaja, produksi ini juga melibatkan murid dari tingkatan 5 di mana murid yang terlibat bukan sahaja dari bidang muzik, malah terdapat juga dari bidang teater. Penglibatan murid dalam setiap bidang dapat menonjolkan lagi sifat kerjasama dan kreativiti yang baik dalam menjayakan produksi ini dalam kalangan murid-murid Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini. Oleh itu, sebagai akhir kata, saya berharap produksi seperti ini dapat membantu meningkatkan kemahiran murid-murid dan seterusnya dapat menyampaikan mesej yang baik kepada masyarakat sekeliling. Marilah kita bersama-sama mengamalkan 3K, kesihatan, keselamatan dan kebersihan ini dengan maksimumnya dalam diri masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, kita sering tersentak oleh pelbagai masalah kesihatan dan penyakit berjangkit yang sering meningkat dalam kalangan masyarakat, domestik dan antarabangsa. Polemik ini boleh dikurangkan dengan mengamalkan 2 perkara asas iaitu menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Amalan ini mungkin dipandang remeh oleh sesetengah orang tetapi ia merupakan kunci utama dalam memastikan kelangsungan hidup seseorang pada ketika ini. Kita seringkali digalakkan untuk bersenam, bersukan, membasuh tangan dan bergotong royong membersihkan kawasan sekitar. Oleh itu, kita wajarlah mengetahui apa kepentingan mengamalkan aktiviti tersebut demi menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Hadirin sekalian, salah satu kepentingan memastikan kesihatan dan kebersihan diri berada pada tahap yang tinggi kerana ia dapat meningkatkan produktiviti kehidupan seseorang. Apabila kita dikurniakan kesihatan yang baik, kita mampu melakukan kerja-kerja yang secara langsung dan tidak langsung membantu setiap makhluk di muka bumi ini. Pelajar sekolah dapat memberi fokus pada pembelajaran mereka dan pekerja profesional boleh menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas masing-masing. Setiap pekerja berfungsi dengan baik seperti mana kitaran ekologi yang berlaku dengan semula jadi.
Justru itu, kesihatan dan kebersihan diri yang baik dapat menjamin kemajuan dalam setiap perkara untuk dikejar. Hadirin sekalian, menghindari penyakit berjangkit dan masalah kesihatan juga merupakan kepentingan dalam menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Tamsilnya, apabila seseorang itu aktif bersukan, kekuatan dalam sistem kardiovaskular individu tersebut akan bertambah kuat dan dapat menghindar daripada serangan jantung. Selain itu, amalan membasuh tangan menggunakan sabun selama 20 saat juga adalah penting agar kita tidak membawa bakteria atau virus yang mungkin dibawa oleh kita tanpa disedari. Amalan gotong royong membersihkan kawasan sekitar juga dapat membantu mencegah pembiakan nyamuk Aedes dan sisa lain yang mampu menjadi punca kepada penyakit-penyakit berjangkit. Kesannya, masyarakat dapat hidup dengan sejahtera tanpa merisaukan masalah kesihatan atau penyakit berjangkit. Hadirin sekalian, menjaga kesihatan dan kebersihan diri adalah penting seperti yang telah dihuraikan di atas. Setiap pihak mempunyai peranan dalam memastikan kesihatan dan kebersihan diri. Keluarga dan masyarakat berada pada tahap yang baik. Hasil usaha ini dapat menjadikan masyarakat kita sentiasa dihormati dan disanjungi tinggi. Oleh itu, amalan menjaga kesihatan dan kebersihan perlu disemai dan dipupuk pada setiap generasi agar menjadi budaya contoh manusia sejagat. Sejajar dengan kata-kata hikmat, negara bersih, rakyat sihat, badan sihat, otak cergas. Hadirin yang dihormati, sekolah merupakan tempat kita belajar. Oleh sebab itu, tempat kita menimba ilmu ini mestilah selalu berada dalam keadaan yang selamat dan kondusif. Hal ini penting agar sekolah dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik dan kurikulum. Sebenarnya, terdapat pelbagai langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang selamat. Hadirin sekalian, antara langkah ialah pihak sekolah mestilah menyediakan alat kawalan kebakaran di tempat-tempat yang strategik di kawasan sekolah. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Langkah ini amat penting supaya kebakaran dapat dielakkan daripada merebak ke bangunan yang lain. Walau bagaimanapun, kebanyakan alat kawalan kebakaran seperti pili bomba dan alat kawalan kebakaran berbentuk semburan, rosak atau hilang yang seharusnya digantikan dengan yang baharu. Pihak sekolah juga haruslah mendidik pelajar tentang cara-cara menggunakan alat tersebut pada waktu kecemasan. Oleh itu, sekolah akan menjadi tempat belajar yang selamat. Kesimpulannya, keselamatan pelajar menjadi tanggungjawab semua pihak. Semua pihak yang terlibat haruslah bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk menjamin keselamatan anak-anak semasa berada di kawasan sekolah. Para pelajar mestilah dididik mematuhi segala arahan dan peraturan di sekolah. Lebih-lebih lagi, ibu bapa juga harus memastikan anak-anak selamat masuk ke kawasan sekolah sebelum beredar. Dengan kerjasama semua pihak, pelajar-pelajar sudah pasti akan berada dalam keadaan yang selamat semasa berada di kawasan sekolah. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dihormati, faktor kesihatan masyarakat pada hari ini berada pada tahap yang membimbangkan oleh pihak berkuasa, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Semakin hari, masalah wabak berbagai penyakit semakin menjala dalam kalangan masyarakat tanpa mengira usia tua atau muda. Jika dahulu masalah darah tinggi dan kencing manis merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh golongan tua, tetapi pada hari ini golongan kanak-kanak juga sering dihantui penyakit berkenaan. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2011, angka pesakit yang menghadapi masalah kesihatan telah meningkat sebanyak 200,000 orang pesakit yang melebihi bilangan pesakit pada tahun sebelumnya. Masalah kesihatan masyarakat sebenarnya mampu diatasi dengan pelbagai cara, terutamanya dengan kemudahan prasarana berkaitan kesihatan. Semakin banyak disediakan oleh pihak kerajaan. Persoalannya, mengapakah kadar pentambahan bilangan pesakit yang tidak mengenal usia berlaku pada zaman sekarang? Bak kata pepatah, setiap penyakit ada ubatnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Salah satu daripadanya adalah mengamalkan gaya hidup sihat. Hadirin sekalian, akhir sekali, pengamalan gaya hidup sihat merupakan inisiatif kita sendiri. Jika kita inginkan kesihatan kita sentiasa sihat, kita perlulah melibatkan diri dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan kita seperti pengambilan makanan seimbang, melakukan aktiviti rekreasi, menyertai aktiviti sukan dan mendapatkan rawatan kesihatan secara sempurna. Oleh itu, untuk menyokong kerajaan dalam merealisasikan wawasan 2020, kita perlulah memastikan tahap kesihatan kita dalam keadaan terbaik kerana pekerja, pentadbir dan pemimpin yang sihat jasmani, rohani, emosi dan inteleknya sahaja yang akan dapat membantu menggapai cita-cita pemimpin untuk memastikan Malaysia mampu untuk duduk sama rendah dan
berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Justru, kesihatan merupakan aset paling penting kepada kita sebagai warga negara Malaysia kerana bak kata pepatah, kesihatan itu lebih penting daripada wang ringgit yang berguna. Hadirin sekalian, kebanyakan rakyat Malaysia menganggapkan pengambilan makanan seimbang ialah diet. Sebenarnya, tanggapan masyarakat mengenai perkara tersebut adalah salah sama sekali. Hal ini kerana pengambilan makanan seimbang bermaksud pengambilan makanan oleh seseorang individu yang mengandungi semua nutrien dan multivitamin yang diperlukan oleh tubuh badan secara seimbang. Jika kita merujuk piramid makanan, pembahagian pemakanan terbagi kepada beberapa bahagian mengikut keperluan makanan berdasarkan seorang manusia normal. Bahagian bawah piramid makanan merupakan kumpulan makanan mengandungi karbohidrat, diikuti dengan kumpulan makanan yang mengandungi vitamin, mineral dan serat. Seterusnya kumpulan makanan yang mengandungi protein dan terakhir adalah bahagian atas kumpulan makanan mengandungi lemak. Piramid makanan juga merupakan panduan kepada pengguna dengan mengurangkan pengambilan makanan berlemak. Oleh sebab itu, makanan berlemak hanya perlu kita ambil dalam kuantiti sedikit berbanding kandungan karbohidrat yang perlu diambil dalam kuantiti yang banyak, kerana makanan seperti ini membekalkan kita tenaga untuk menjalani kehidupan seharian. Contohnya, nasi, roti dan margarin. Sekiranya kita mengutamakan pemakanan yang sihat, sudah pasti tubuh badan kita akan kekal sihat. Sebaliknya, mereka yang mengambil mudah soal pemakanan, sudah pasti mereka akan mudah ditipu penyakit. Hadirin sekalian, akhir sekali, pengamalan gaya hidup sihat merupakan inisiatif kita sendiri. Jika kita inginkan kesihatan kita sentiasa sihat, kita perlulah melibatkan diri dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan kita seperti pengambilan makanan seimbang, melakukan aktiviti rekreasi, menyertai aktiviti sukan dan mendapatkan rawatan kesihatan secara sempurna. Oleh itu, untuk menyokong kerajaan dalam merealisasikan wawasan 2020, kita perlulah memastikan tahap kesihatan kita dalam keadaan terbaik kerana pekerja, pentadbir dan pemimpin yang sihat jasmani, rohani, emosi dan inteleknya sahaja yang akan dapat membantu menggapai cita-cita pemimpin untuk memastikan Malaysia mampu untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Justru, kesihatan merupakan aset paling penting kepada kita sebagai warga negara Malaysia kerana bak kata pepatah, kesihatan itu lebih penting daripada wang ringgit yang berguna. Jadi itu dia penonton-penonton di rumah, bagaimana? Anda rasa terhibur? Jadi kita juga dapat memperoleh banyak iktibar dan pengajaran yang telah dilakukan. Tamatnya pengucapan awal daripada saudari Fairuz, maka tamatlah proyeksi hari 3K ini. Ya, dan kami juga harap agar penonton-penonton yang berada di rumah terhibur dan dapat menerapkan segala nilai-nilai mulia dalam diri masing-masing. Maaf segala kesilapan yang telah berlaku sepanjang proyeksi ini dijalankan. Sekian, terima kasih. Dan Assalamualaikum.